Tuannya lepas nikah lagi teruk. Ada. Dan ya, ada isteri duduk masa bujang, tak ada ganggu apa-apa. Dia main-main nikah, dapat lagi. Laki lah tu, laki tak senonoh berapa pun dia jadi bala dalam hidup dia. Tapi last sekali dalam hidup kita akan baca surah Al-Mulk pada ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah bagi isteri, dia uji suami. Nak tengok suami itu sabar ke tidak? Allah uji isteri, dapat suami kaki mancing. Mancing buat masa gitu. Ikan tak dapat. Dia kalau mancing dapat ikan, okey, ni mancing je. Tapi ikan tak dapat, singgah pasal malam juga. Contoh macam tu. Maka jom kita belajar sama sikit tentang keluarga. Pertama sekali kita rujuk dalam surah Al-Rum. Pada surah 30 ayat 21. Tuan-tuan perempuan, ketika membicarakan soal agama, jangan dengar apa orang kata, kerana banyak orang kata itu dusta lagi auta. Banyak orang kata itu sukan nak jumpa fakta. Jangan panggil penglipur lara datang berceramah begitu begini dan sebagainya. Tak mahu. Agama bila nak cakap panduannya Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Agama dia tak boleh main-main. Dia cerita tu guru saya setiap malam mimpi jumpa Nabi, jumpa Allah Ta'ala. Satu malam 7 kali. Nabi jumpa Allah Ta'ala sekali ya esok Mi'raj. Guru dia boleh jumpa 7 kali. Kan ya? Mimpi jumpa Nabi 70 kali satu malam. Pembohongan yang sangat ketara, tapi manusia berduyun-duyun. Kenapa? Sebab dia main dengan serban 9 hasta. Jumpa sekali sarung 3 lain. Sarung 2, sarung 1, jumpa gelang 1, jumpa jaket 1. Tu. Kan ada agama ni selalu saya ulang cakap kepada semua orang. TV kah, radio kah, YouTube kah, TikTok kah, apa sebagainya. Saya selalu kata dalam belajar tentang agama, jangan tengok siapa yang nak cakap, tapi dengar apa yang dia nak cakap. Kalau dia main kat sini pakai slot gym, Levi's 501 T-shirt Manchester United atau Liverpool, tak kisahlah mana satu, tapi dia bercakap berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, wajib kita beriman dengan kawan itu. Tapi kalau dia main sini dengan serban besar, tasbih sama tinggi dengan dia, segala macam tu, main-main duk cakap tentang benda yang tak ada sandaran daripada Al-Quran dan Sunnah, wajib kita meninggalkan dia. Itu yang diajar oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i digelar sebagai Nasrul Sunnah, pendukung dan penyokong sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rum surah 30 ayat 21. Pembukaannya tak start ni. Ni baru mukadimah. Kan ya? Pembukaannya kata Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum wa azwajan litaskunu ilaiha, kan ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tu lagi kalimah besar ya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat di hujung ni Allah bagi kepada hanya orang yang benar-benar gunakan. Kalau dia tak fikir, dia tak akan dapat apa pun, dia tak dapat. Dia lalu macam tu je. Nikmat dia tak rasa, musibah datang buat peringatan dia tak rasa. Allah kata, dan di antara kebesaran Allah Ta'ala itu, dia mencipta an khalaqalakum min anfusakum azwaja. Allah jadikan pada kita ini pasangan hidup daripada keturunan yang macam kita. Manusia nikah dengan manusia. Ni ada orang tanya hukum, tak maaf, ada pernah dalam 5-16 tahun duduk ceramah ni ada orang tanya, kita ustaz, apa hukum nikah dengan bunian?
Apa hukum? Saya kata, dah tak laku sangat ke? Awak manusia tak ada ke? Tak cukup ke yang nikah dengan bunyian? Contohlah, dalam agama dia tak sebut bunyian. Tak ada bunyian. Hanya kita orang Melayu je. Dalam agama dia kata jin. Jin, yang tu saja. Kalau pun hang nak nikah, tak payah cari jin. Ramai lagi orang sini. Dia main tanya benda yang merapu-merapu. Tanya, ini perkara yang sangat pelik dalam hidup kita. Maka Allah cipta manusia sama manusia, cuma jantinanya, gendernya berbeza. Itu sahaja. Perangai lebih kurang sama, cuma beza lelaki perempuan. Makan pun lebih kurang sama. Isteri dia sanggup beratur kampung Melayu, isi kandang. Suami dia sanggup beratur 786. Contohlah kan. Tapi lebih kurang nasi kandang juga. Dia tak ada beza pelik-pelik. Dia tak ada makan benda pelik-pelik. Kan ya? Maka itu manusia. Agar kamu cenderung litaskunu ilaiha, rasa tenteram dalam tu. Dapat nikah, Allahu Akbar, tenteramnya. Ini nikah serangan jantung. Orang yang tak sebenarnya. Contoh. Orang yang nikah sepatutnya litaskunu ilaiha, maka mereka tu rasa tenteram. Dan waja'alakum bainakum mawaddatan wa rahmah. Dalam pernikahan itu Allah hadirkan perasaan rahmah, kasih sayang. Biasa ada orang tak ada cinta. Memang dalam Islam patutnya gitu. Dia tengok jatuh hati saya, dia bagi tahu mak dia, tu saya nak yang tu, tak kira mau juga. Hang tengok dia betul tu 50,000 tak kira nak juga. Itu contoh. Itu jatuh hati lah tu. Tapi dia tak suruh kita geng-geng tangan pi kota, pi gama, padang kota, tak kita. Tak ada. Yang tu dia Allah bila dia bagi kebenaran hang nikah. Cantiknya mudah yang nikah ni dah. Mudah nikah. Kalau pinang berapa tahu? Lama tak nikah lupa. Kau suai. Kalau nikah pula. Siapa tahu kalau pinang nikah tak nikah mana? 3 kira okey lah. Sama dengan Islam. Kalau kita pergi ada negeri-negeri lain, dia punya mas kahwin RM22.50. Kan? Kan RM22 mana? Dia bagi hutang tak tu? Dia bagi hutang. Tak ada masalah apa-apa. Cuma masalah kita saja yang buat bagi susah. Kalau ikut nikah tak ada masalah. Nikah. Daripada pernikahan itu litaskunu ilaiha, kamu akan rasa tenteram, mawaddatan wa rahmah, akan timbul perasaan cinta, akan timbul perasaan kasih sayang. Dia kalau cinta ni dia lama-lama dia kurang, tapi kalau kasih sayang dia lama dia lagi kuat. Orang yang cinta, kalau dia kata I love you, katalah dia kata pyar karte mujhe tumse muhabbat, ni contoh. Ya kan, ya, pihak kante atau I love you, orang yang mencinta dia akan tunggu. Kalau orang tak jawab, orang tu dia kata orang tu tak sayang kat dia. Itu orang cinta. So cinta ni belum ikhlas. Tapi kalau kasih sayang, dia tak harap. Dia tak harap orang kata kat dia sayang tak. Dia jaga laki dia, jaga. Laki kadang-kadang pun perangai macam Salib Dul. Betul. Samsim kamu duduk sempat. Kamu duduk seorang. Saya ada ustaz seorang Cik Yusuf dia sana kan? Tu okey. Jadi tu dia kamu duduk tak maksudnya apa dalam cerita pun. Maka kita tu tenang dan damai, kerana dalam tu Allah akan bina kasih sayang pada kita. So dua-dua ni always be happy. Tenang dan damai je, tak payah duduk dalam kabut sangatlah. Ustaz, laki saya perangai lah Ustaz. Laki siapa? Laki saya. Kan punya. Betul tak? Orang dah pesan dah hari tu. Kakak, ni ayah aku pesan. Kakak, ni yang masuk Minang ni, dia pun ni keturunan Salib Dul. Contohlah dia bagi gambaran dah. Tapi kakak tu kata apa? Takwa ya. Mula-mula ni perangai dia memang tak apa elok sikit, tapi lama-lama esok elok Rupanya lama-lama lagi teruk.
Masuk depan sikit tuan, mari kita rapat-rapat ni. Kan? Duduk dekat lagi dengan ustaz. Ni. Bapak ni. Tak pahala lebih sikit. Orang perempuan kalau panggil mau dia tak. Tu kuat orang perempuan ni, semangat tinggi. Okey? Baik. Itu perkara yang besar, Allah anugerahlah pasangan hidup dalam ini. Apa maksud? Maksudnya bila kita nak mengaji tentang tajuk sakinah litaskunu ilaiha, dia bertenteram, dia damai. Patutnya kita balik rumah, Assalamualaikum. Isteri tu jawab salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dia pakai ma'arif di sunnah. Tu. Jadi damailah kita suami yang penat ni. Ni balik rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk je lah. Jawab pakai kol-kol. Apa tu kata dia? Tu. Tak guna. Akhirnya dia tak tenteram. Macam tu keadaan dia. Tapi fahamlah. Kenapa dia faham? Minta maaf, saya guna bahasa mudah tadi okey ke? Okey? Saya tak guna bahasa kita. Bahasa kita ni tak faham. Dah lah hak ni pun faham tahu ni. Keluar-keluar nanti makan lupa pula. Kan? Jadi kita guna bahasa mudah. Nak beritahu. Simple lah. Kalau Allah uji kita dapat isteri yang tak berapa dengar cakap, itu biasa. Itu biasa. Kenapa? Nabi Lut alaihissalam dihadirkan seorang isteri ketua segala maksiat dan dosa. Nabi Lut, malaikat pergi ke rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tumpah selera Nabi Lut. Malaikat masuk rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tanya, nak pergi mana? Kami nak pergi kampung Lut. Sebab masa tu kan ada masalah homoseksual pada ketika itu dan sebagainya. Maka dia pergi ni. Kemudian daripada rumah Nabi Ibrahim nak pergi rumah Nabi Lut tu, pergi sampai rumah Nabi Lut. Maka Nabi Lut jemput. Sebab yang sampai malaikat tu rupa macam kita lelaki. Rupa pula tu JJ, jejaka jamu. Dia punya handsome, dia menarik dan sebagainya. Maka Nabi Lut panggil dia cepat masuk rumah. Duk diam-diam saja. Duk diam-diam. Dah tu bini, bukan dia panggil orang lain kan. Tu bini dia keluar ikut pintu lain, dia bagi tahu kat orang kampung. Akhirnya dalam surah At-Tahrim pada surah 66 cerita ada dua orang Nabi yang masuk syurga, tapi bini dia pun masuk neraka. Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihissalam. Kita, bini kita kecil je ujian dia, kuat shopping, kuat rombongan. Orang kuat kaki rombongan. Itu saja. Beli tudung bawal, tenggiri, kembung, jenama, pari. Dia tak ada guna apa sangat tu. Dia melawan sikit-sikit saja. Kadang-kadang dia baca khutbah bagi kita. Bang, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi tu. Dapat pula isteri pun ceramah. Kan, tapi tak apa. Ujian dia kecil. Orang perempuan, kalau Allah uji juga. Ni tak start lagi tau. Ini orang perempuan. Kalau Allah uji juga orang perempuan, dapat suami tak seronok. Sabar Sat, rujuk cerita Asia isteri Fir'aun. Kan? Asia duduk bersama ketua penyangga tamu segala macam. Tak ada manusia yang lagi jahat berbanding Fir'aun. Tapi Asia beriman. Dinyatakan dalam tu juga surah At-Tahrim. Suaminya masuk neraka, isterinya dalam syurga. Kita masing-masing seorang suami dan seorang isteri digabungkan oleh Allah. Saya mai daripada Kuala Keting. Saya lahir di kampung Paya Bendang, Batu Belacan, Bukit Selama, Kuala Keting, Sungai Petani Kelang. Lepas tu main mengaji Al-Masyur Ustaz. Lebih kurang macam tu lah. Kemudian isteri saya orang Selangor, orang KL, di Shah Alam. Dua-dua orang dipertemukan. Seorang peminat laksa, kan? Seorang peminat tempe. Dia Selangor Jawa. Dapat makan tempe goreng, nala kan? Bila digabungkan, ada tak? Ada masalah lah. Memang ada masalah. Tapi dia memang macam tu. Hidup kita itu adalah ujian.
Allah kata dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 155, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kehidupan manusia Allah uji. Pertama, al-khawf. Tengok di Palestin, ketakutan yang sangat teruk. Wal ju', kelaparan. Pergi tengok di Yaman, pergi tengok di segala macam South of Africa. Kita bukan kata lapar, bukan kata terbulu. Lapar pun tak ada. Tak ada. Belum dapat makan, belum dapat makan. Tengah kenyang makan. Pukul 7 pagi cekondok pisang. Pergi pejabat, pipi pancat saja singgah kafe dulu. Nasi lemak, sotong kembar. Saya di tengah hari biryani gah 3 orang. Pukul 3 petang kari parking ko. Tuh, nalong yang besar. Saya di pukul 6.30, pukul 7 juara bomya. Oh, dia penuh meja. Nak tidur sekali roti jantan. Satu roti cantik, telur 2. Tu roti jantan. Kalau roti telur 1, tu roti telur. Tu sama macam tu. Hidup kita macam tu jadi keadaan. Hidup kita bukan kalau cerita bab makan ni tuan-tuan. Kita pergi kenduri kahwin sudahlah. Tuan-tuan buat kenduri kahwin, kita lah ni tak masalah lah kan ya. Semua caterer pula style dia adalah buffet style. Buffet style. Kita pun batuk nampak training cedok separuh masuk dalam perut, separuh masuk dalam perut. Masa dia cedok, dia terlupa gigi palsu. Masa dia cedok, dia terlupa kencing manis 21, darah tinggi 180. Dia terlupa, maka akhirnya membazir. Saat lagi ada satu lagi pesta makanan, nasi Arab satu talam. Orang Arab dah tak laku lah di negara dia. Mana tempat kita? Nasi Arab diangkat dalam tu, ya ayuhal Melayu, wahai orang Melayu, makan nasi Arab. Hada sunnah. Saya kata la, hada putta. Tak ada. Nabi tak ajak kita makan macam orang Arab. Restoran yang mereka bawa mai pun namanya Hadrat Maut. Tu pun tak reti kita. Agama tak mengajak makan satu tarung. Tu dia punya nasi bongo. Pakai cari kambing tak jumpa. Pakai jengkau, kambing tenggelam. Orang Arab sekor kambing 5 orang makan. Kita sekor kambing 50 orang makan. Jadi Nabi yang dia kata apa? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikut aku dapat kasih sayang Allah. Bukan ikut orang Arab. Tu kita kena faham. Ni cerita pasal makanan ni pun tak style. Pihak nombor 3. Ada satu restoran namanya Steamboat. Ni lagi gila. Kita bayar, kita pergi kutip makanan, bawa dapur depan kita masak. Baik masak di rumah. Betul tak? Meleleh-leleh penuh untuk masak dalam apa sup. Lagi teruk ada satu baru yang makan baru-baru ni apa? Shell out. Dah macam lembu. Dia main tabuk gitu lah. Adab dah tak ada. Adab cara nak makan tu tak ada. Dulu bila kita pergi kenduri kahwin, dia makan dalam talam, ada 4 orang. Lalu ada kenduri kahwin, kita nak cedok pun kita rasa segan dengan kawan. Potong, pas kat kawan tu cerita. Tu, dia main kasih sayang dan silaturahim. Lah ni tak ada. Dia melampau, hulung. Sebab tu Nabi tak suka benda yang dipanggil sebagai hulung. Melampaui batas. Ya, okay? Jadi kita kena jagalah. Ini pun salah satu benda yang kita nak lintas kuno ilaiha. Kita nak rasa tenteram bila duduk dalam rumah atau bila bersama dengan pasangan hidup kita itu. Kata ulama, bagi membina keluarga yang sakinah, awal sekali, innamal a'malu binniyat. Niat menikah tu nombor 1. Jangan niat nak menikah tu tak penting. Kita menikah dengan siapa? Sebab tu tak agama. Tak Ustaz, saya menikah sebab dia tu. Apa dia?
dia tu Johan apa nama ni, model tu contohnya kan, Ratu Kebaya Bertang. Oh contohnya kan, saya menikah dia sebab dia lawa. Dah bukan macam tu. Menikah yang pertama lillahi ta'ala. Kita tengok artis lawa-lawa, lawanya, handsome, handsome. Cerai tak? Cerai. Saya nak pesan dengan orang perempuan, tak payahlah ambil berat sangat dengan artis. Kesiannya artis bercerai. Tulis masuk dalam TikTok pun doa, ya Allah ya Tuhan, bantulah mereka. Kan ya, pasal nak muntah dengan. Betul. Saya bagi tahu kan, untuk bagi tahu kat orang perempuan, orang lelaki dia tak ambil duit ke, Fatah ke, Fazura ke, apa kan itu tak ambil duit. Kita bukan kata tak tahu, tapi orang perempuan dia tak tahu. Saya kata orang perempuan tak payah ambil duit. Pasal apa? Pasal mereka tu duit kahwin dari ibu, mereka bukan ada jumpa hang pun. Betul ke tak? Saya tak berdiri ni apa? Ni orang kampung kita yang panggil keluri selalu ni. Ada hang main ziarah, ada hang bawa main pusat king satu bagi kat dia ke? Tak ada ah. Artis yang tak ada kena-mengena dengan kita tu bukan main. Ada orang buat solat tahajud khas khusus buat artis. Buat dia pun dia tak ada orang. Tu letak pada orang perempuan. Tapi perempuan sini tu tak ada tu. Kat sini semua kat itu. Kan? Tu nak bagi tahu nanti niat kita. Niat ni kalau tak betul memang tak betul. Awal-awal lah kita kena betulkan niat. Innamal a'malu binniyat. Cukup. Kalau niat elok, insya-Allah Allah betulkan kita atas landasan kebenaran. Tapi kalau niat tak elok, semua akan jadi caca marga, rojak pasmu, ABC campur aduk habis semua. Dia takkan kemas di dalam sakinah nak dapat tu tak ada. Cuma sakinah ini bila mula dengan niat, kata baginda Nabi SAW, dia harus bermula dengan cara cari jodoh. Kita nak cari dah. Tak tahu lah kalau kita nak cari sekali lagi. Tu kan contoh lah. Ada di sini, ada di sini. Tak ada orang. Okey. Baik. Dan ini nama kita beritahu, kita yang dah menikah dah ni, tak apalah dah terlepas lah. Tapi kita mungkin anak cucu kita nak menikah. Bila niat kena bagi ikhlas, bagi tahu anak cucu kita, anak nikah ada niat ikhlas. Bukan sebab anak nikah dia tu artis, bukan. Bukan kerana dia tu apa TikToker, bukan. Influencer ke apa sebagainya itu. Bukan dia ada kilang apa fair and lovely cuci muka ke apa, bukan. Tapi anak nikah lillahi ta'ala, insya-Allah Allah bantu. Yang kedua, bagi orang lelaki macam kita, anak cucu kita yang lelaki, maka diusahakan baginya dalam riwayat Imam Bukhari 5090. Nabi pesan apa? Tankahul mar'atu li arba'. Kan? Nikahlah mana-mana dengan orang perempuan itu dengan 4 perkara. Cek dulu. Yang pertama, 5 lihat harta dia. Kalau kita pilih harta dia, ada benar tak masalah tu? Orang lelaki tak boleh cakap. Pasal apa? Dia hidup di belah bini dia. Bila dia kata, yang aurat tu kena tutup. Hang siapa? Makan pun orang bagi. Tu. Jadi kalau orang nikah atas dasar bahawa bini dia orang kaya, ada harta, tak, dia takkan sakinah tu dia tak main. Lihasabiha, kedudukan dan keturunan dia. Pasal apa menikah? Timbalan menteri, tapi dia bujang. Contohlah Exco Kerajaan dari Pulau Pinang, contohnya. Atau paling tidaklah YB kawasan, tapi dia bujang ni. Anak darah tua ke apa ke, begitu beginilah. Maka kalaulah kedudukan sama juga, peranan suami akan diperkotak-katikkan. Orang perempuan, satu kelemahan paling besar, dia tak dapat kawal emosi. Sedih dia melampau bila sedih, dia tak betul. Tapi bila dia marah, mencanak naik, bukit bendera pun kalah. Tu dia punya marah tu. Itu ya. Jadi orang lelaki sebab tu ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Lelaki ketua, lelaki pengawal, lelaki pemimpin kepada keluarga dia, terutama orang perempuan. Yang ketiga, wali jamaliha, kecantikan dia. Lama kita dapat cantik, lama-lama tak ada juga gigi dia.
Mula-mula dapat tu dia kan Ratu Kebaya Sungai Buah. Contoh. Tapi dia main-main satu ketika tak ada apa. Kan mata rabun, cimanih tinggi, daun, semua dia main lah semua. Tu tanda-tanda tu. Dulu masa muda-muda ni dia pakai tudung ni kakemai. Tudung ni, oning ni tak ada kedok langsung. Oning bos kru 12 ni. Oning tak termasuklah dalam segala macam. Dan main-main tu tak ada dia sarung sengit-bengit sarung. Biar pilih, dia kata biar pilih. Cuma nak pesan kepada isteri lah. Dan awak duduk dalam rumah, awak kena nampaklah bagi kemas sikit. Ini duduk dalam rumah macam hantu kat lima. Laki dia pun gerut tengok hantu mana. Ya. Rambut serambut macam etiket kat sikat-sikat. Ya. Pakai baju kelawar koyak sampai ke pinggang. Ini masuk belah ni keluar. Tapi tiba-tiba nak pergi orang kahwin. Woi, Ratu Kebaya. Laki dia pun tak kenal bini siapa ni. Dia buat macam tu. Orang perempuan duduklah rumah. Bukanlah kata nekat sampai macam Syabana Azmi, Priti Zinta dah. Tu kan. Tapi kalau nekat macam tu, dah. Kemas, rapi, wangi. Itu semua cara untuk kita membina sakinah lah. Orang lelaki pun jangan macam tu. Ni pakai kemplate kat sini sebelah. Boroi, tunjuk gitu. Jangan macam tu. Dia pun nak kemas lah juga. Jangan letak kat depan saja. Begitu keadaannya. Ya, pertama kalau hang pilih harta lama-lama pakai habis. Malah harta tu sepatutnya kaya mana pun isteri wajib nafkah daripada lelaki. Kalau hang pilih pasal kedudukan, betapa tinggi kedudukannya, dia balik di rumah, katalah dia tu timbalan Perdana Menteri, contoh perempuan. Ya, maka selepas itu dia balik di rumah, maka dia tak boleh balik jabatan Perdana Menteri atau timbalan menteri dalam rumah dia. Dia balik, dia jadi orang bawahan kepada suami dia. Dia kena dengar arahan. Walaupun suami dia hanya di kawasan saja, dia kena dengar. Sampai macam tu. Okey. Kemudian yang ketiga, kecantikan macam biasa, lama-lama dia hilang, tu dia orang tua. Macam tu. Dan last sekali, ya, fadfar bidzati din tanibat yadak. Dan kerana agamanya, maka pilihlah agama, nescaya yadak kamu akan dapat keberuntungan. Siapa yang nikah kerana agama, insya-Allah Allah bagi dia keberuntungan. Ujian ada. Ujian ada. Tapi itu satu-satunya. Bila kita pilih pasal agama, saya menikah dengan isteri saya 3 tahun lepas. 3 tahun lepas. Lain macam Ustaz dah kutip, nikah 3 tahun lepas. Nombor berapa? Boleh. Orang perempuan ni cepat tu. Ustaz, dalam lain tak ada nikah dia. Saya menikah selepas kewafatan isteri saya yang pertama. Dia breast cancer bulan 3 2000 berapa saya? 2021. Ya, 2021 bulan 3 arwah meninggal. Bulan 5 saya proceed. Tak tunggu lama, 2 bulan je. Kita bukan dari pindah 4 bulan keluar. Itu pun PKP. Kalau tidak 2 minggu kan. Untung. Kan ya. Jadi awal-awal saya tak kenal, dia pun tak kenal. Saya bagi tahu dia mengajar di sekolah agama Islam Al-Amin. Saya bagi tahu pengetua dia. Walaupun saya ada calon tersenarai 9 orang. Kalau main-main tengok muka macam ni. Peminat macam ni, hantar WhatsApp pun terkejut. Kita yang jadi ustaz-ustaz pun terkejut. Kadang-kadang ada orang peminat-peminat yang sangat taksub. Hantar gambar dia berkembang. Ya. Cukup takut. Lah ni baby 19 orang komplit siap. Tapi dia tak masuk 19. Saya bagi tahu pengetua dia, tolong dia cari zat. Nombor 1 saya nak bujang. Kan? Hak lain tak mau. Umur saya mau muda 28 tahun. Alhamdulillah saya. Pasal apa cari 28?
Kalau hang 50, pergi cari 50, dua-dua dia kerja mana? Siapa nak jaga siapa? Paling tidak lah saya pusing satu Malaysia, dia buat kita. Saya sempat ubah kerja mana, makan 15 minit, dia buat lah. Kan, dapatlah rehat sebelah tu. Jadi agama ni dia tak kuncup gitu, tapi dia lebar. Dia lebar, boleh buat segala macam. Tapi dia tu, bila saya tanya, pasal apa boleh terima saya umur 51? Dia kata tak lah. Dia cari orang yang ada agama. Dia ada agama. Dia tanya dia bahagia ke tidak? Contoh lah. Ya betul. Tengok. Dia main-main nikah dengan saya. Full package dapat. Nikah saja dia dapat seorang suami, 5 orang anak. Package tak? 3 menantu, 3 cucu. Apa lagi nak? Dah selesai. Lepas tu orang perempuan hak tak nikah lagi kalau ada sini. Cari hak tua-tua sikit. Sebab orang tua macam kami penyayang dia lebih. Betul, penyayang dia lebih. Okey. Azan tu terus. Dia penyayang lebih. Dia bawa kereta, saya nyanyi ke dia. Nak tengok kawan letih. IKM Malustan habis pukul 12 tengah hari. 12 jam. Dia tak kelasung. Faham? Tu, tengok dia letih. Kau yang ku sayang, dari dulu kini dan selama-lamanya. Sebelum kenal dirimu, sebelum jumpa dirimu, kau sering hadir dalam mimpiku. Lagi-lagi dia dekat. Tak ingat bagi surat ingat. Dua orang. Al-Masyur satu ada tengah nyanyi. Allah Ta'ala. Dulu jahil sikit kan. Okey, baik. Ni dalam agama kita kata macam tu dah. Jangan pilih harta, jangan pilih kedudukan, jangan pilih kecantikan. Pilih agama. Kalau siapa yang pilih agama, Allah akan luruskan hartanya, cantiknya, keturunannya dan sebagainya. Dah, selesai tak? Itu satu. Bagi orang lelaki, kalau nak pilih pasangan, pilih agamanya. Baik. Yang kedua, pada orang perempuan, kalau nak pilih pasangan macam mana? Maka ada hadis riwayat Imam At-Tabrani 280. Hadis sahih. Ya, hadis sahih. Nabi kata idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwajuhu. Wahai perempuan, kalau datang kepadamu peminangan daripada seorang lelaki yang ada agamanya dan ada akhlaknya, syarat bujang tak ada. Jadi kalau dia ada bini nombor berapa pun tak ada masalah. Syarat bujang tak ada. Jadi orang lelaki perempuan ni bila datang saja peminangan padanya, datang tu pertama waquluqahu, dia datang dalam keadaan dinahu, datang dalam keadaan ada agama, maksudnya Islam. Dia jaga agama. Dia tak pakai jubah, dia tak pakai sahabat, tapi dia jaga agama. Solat fardu, jaga akhlak dia. Dua benda, agama dan akhlak. Maka fazawwijuhu, maka nikahilah dia. Pesanan pada orang perempuan, mana-mana ada anak dara sini ataupun mana-mana janda, saya pesan dengan janda, jangan main masjid. Dia kata Ustaz kata kalau ada suami kena minta izin. Ya betul, jangan main. Suami ada kadang-kadang perempuan main masjid. Kita tanya kau, abang mana abang? Abang tak main, abang kirim kau main. Apa jangan tak guna. Betul. Lepas tu dia kata Ustaz, saya tak ada suami, jadi bila-bila masa boleh pergi. Saya janda Ustaz. Janda lelaki tak boleh. Pasal apa? AJK bukan BTL. Dari fungsi dia bagi ni. Nampak muka pun beringat. Nah, agama, akhlak. Tengok nah orang perempuan, mak ayah. Kalau kita ada anak perempuan, tiba-tiba ada peminangan main. Peminangan ni dia main-main tu kita nampak. Dia agama Islam. Akhlaknya baik. Dia main penampilan dia tu elok. Main pakai pun elok. Bukan pakai elok tu nak kita pergi serban, pegang tasbih sama tinggi dia bukan. Macam biasa lah, macam biasa. Tutup aurat sempurna apa semua dah cukup. Fazawwijuhu, maka nikahilah dia.
Nabi kata illa taf'alu takun fitnatun fil ard. Kalau hamba tak mau ambil pada waktu tu, maka akan berlaku fitnah di atas muka bumi, wa fasadun 'aris, dan akan berlaku dosa. Pasal apa? Masa rahmat Allah Taala bagi hak elok tak mau terima, dia mai satu lagi betul-betul geng saling dulu tadi. Jadi mak atau ayah bila peminangan lain ni tak payah duk tanya hang keturunan mana, Habib ke, Syekh ke, Wan ke, Nik ke, apa semua tu tak payah duk tanya. Tapi bila dia mai dia jaga agama dia, dia mai dengan akhlak yang sempurna, dah cukup. Tak payah duk susah-susah letak sampai 30,000. Kadang-kadang kita bayar 30,000, dapat balik rumah goreng telur hancur. Antara dengan 30,000 goreng telur hancur. Masak nasi dua yang keras, satu bubuk tu dua. Last kali ke GrabFood, Food Panda. Kan ya. Tapi tak apalah, sampai sana ya. Allah bagi macam tu. Sebab tu saya kata ayah dengan mak, kalau kita ada anak-anak besar nak nikah, jangan letak harga. Kalau katalah pengantin lelaki kata saya rela hati, tak dipaksa, saya nak bagi dekat bakal isteri saya ni hadiah 50,000, masa tu terimalah. Kalau tak terima, bodoh. Bukan kita kata ni lah, terimalah, ambil lah. Tapi jangan ambil sebagai hadiah. Bagi tahu dengan bakal suami tu convert jadi mas kahwin, barulah isteri ada harta. Bayangkan kalau awak terima nikah tu, aku terima nikahnya si Fulana binti si Fulan dengan mas kahwinnya RM100 hutang. Oh, bayangkan RM1 ya, nama apa lah RM1. Dan akhirnya berlaku, ada sahabat saya 12 hari cerai. 12 hari ya cerai. Kan? Apa jadi? Perempuan tak ada apa. Tu sebab kita kena jaga. Ini jagalah. Pertama, bagi orang lelaki, kalau nak cari wanita sebagai isterinya, cari agama. Tak apalah, tak cantik sikit pun tak apa. InsyaAllah kalau ada agama, maka akan bersyukur dengan Allah SWT. Yang kedua, orang perempuan bila datang peminangan, ya, bila datang peminangan, maka ataupun ayah dan mak yang nak terima menantu, maka lihat pada agama anak lelaki, bakal lelaki itu, dan juga lihat pada akhlak. Fazawiju. Kalau tak terima, ada kemungkinan akan main nanti, akan buat dosa dan anak kita rugi. Ini hadis riwayat Imam At-Tabarani. Selesai satu bab. Tapi bab ni kita dah nikah pun lagi. Patutnya mengaji bab ni sebelum nikah. Bolehlah kita bina hidup kita tu. Tapi tak apalah, mungkin kita boleh tengok untuk anak cucu. Bab yang seterusnya, yang ketiga, Nabi bagi nasihat, la tazawwajun nisaa, jangan kamu menikahi perempuan itu lihusnihinna, atas cantiknya dia. Fa'asa husnuhunna, kadang-kadang cantik itu dia adalah cantik yang yurdiyahunna, yakni dia bakal menjadi, akan jadi rosak. Cantik tak? Cantik, dia rosak. Pasal apa? Bila bini cantik sangat pun tak boleh. Kawan berkenan, kawan boleh tunggu kita mati ya. Kawan boleh tak seronok. Betul, cantik sangat. Jadi tak apalah, biasa-biasa. Nah, wala tazawwajuhunna li amwalihinna, jangan menikah dengan dia sebab hartanya. Fa'asa amwalahunna an tughriyanhunna, yakni jangan apabila kamu menikah kerana harta, maka harta mereka ada kemungkinan bawa kita jadi sesat, bangga diri, sombong, takabur dan sebagainya. Dan ya, walakin, tetapi tazawwajuhunna 'ala din, nikahilah mereka kerana agama. Wala amatun kharma'u sauda'u, tu, walaupun kamu menikah dengan seorang budak perempuan yang harma'u sauda'u, yakni dia kulit hitam, telinga sobek sikit, datu dini afdal, maka itu lebih baik dari sudut agama. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan hadisnya sahih. Tu Nabi pesan, jangan pilih ni, jangan pilih ni, tapi pilih yang ni. Pilih apa? Agama. Walaupun yang masa kita pimpin pinang tu dia kulit
Hitam kita ni si tampuk manggil. Hitam dia tak ada tampuk langsung. Pasal apa maksud itu? Hitam itu hitam gelap gelap. Kan ya? Tak apa. Siapa sahabat Nabi yang kulit dia hitam legam, tapi sebelum mati dah masuk dalam syurga Allah Ta'ala? Bilal bin Rabah. Nabi tidur rumah Nabi, Bilal tidur rumah dia. Nabi ni dibuka Allah hijab. Dengar tapak kaki Bilal jalan, dengar selipar Bilal jalan dalam syurga Allah. Sedangkan roh tu dia tak mati lagi. Kita ni dua jenis roh lah. Kita baca dalam surah Az-Zumar pada ayat 53. Kalau salah tolong cek nanti nak. Ya, apa dalam surah Az-Zumar tu Allah cerita kalau 53 ke 42. Saya tak apa, tapi surah Az-Zumar. Dalam surah Az-Zumar ni Allah pesan kita roh ni dia ada dua ya. Roh ni dia ada dua saja. Yang pertama, bila dia tidur, Allah tarik roh dia, Allah genggam dan pegang. Esok pagi Allah masukkan balik. Roh macam orang kita lah yang masih tak mati lagi. Jadi masa tidur Allah tarik. Macam Bilal bin Rabah Allah ambil dan letak dalam taman syurga. Okey. Kemudian roh satu lagi, bila dia mati, betul-betul mati, Allah tarik dan tidak akan dikembalikan. Ini satu lagi perangai orang lain. Ustaz, roh ni dengar kata orang beritahu roh tu balik petang Khamis dengan hari Jumaat. Hai, kok suka hati hang. Dia tak boleh bergentayangan pulang ke betang. Itu bersalahan dengan ayat Quran. Semua hadis tu palsu. Betul ke Ustaz? Betul ke roh balik bulan Ramadan? Tak ada dia nak balik, tiket pun tak ada. Apa ni? Rohnya ada dua je. Saya mengajak dalam bab Al-Janaiz, bab kematian ni. Dan kitab Al-Ruh ada cerita semua. Roh ni ada dua tempat. Masuk di alam barzakh. Satu roh itu berada di taman-taman syurga, satu roh berada di jurang-jurang api neraka. Satu dipanggil Illiyin, satu dipanggil Sijjin. Dan dia sibuk menerima semua tu. Tak danah dia nak balik ke Bukit Beruntung macam kami di sana tu. Tak dan dia nak balik di Kuala Ketir, tak dan. Ni kita kan. Sebab tu kadang-kadang apa kita buat tu banyak benda yang sepatutnya dijaga balik. Kenduri arwah malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Pasal apa? Kena buat Ustaz. Sebab roh ni 3 hari tu dia ada dalam bilik dia, dia ada dalam dapur, dia ada dalam ruang tamu dan sebagainya. Jadi kita kena buat supaya dia pun tak rasa apa nama tu tersendiri. Tak tahu hadis mana dia pakai. Tak tahu ulama mana yang cerita. Lepas tu hari ke-40 kena buat kenduri. Sebelum buat kenduri pergi pasang dulu batu nisan. Sebab hari ke-40 lepas kenduri tu dia lompat pagar keluar. Roh tu lompat pagar keluar, dia pergi ke tanah kubur. Kalau orang tak pasang batu nisan, dia tak jumpa tak mana dia nak pergi. Apa cerita ni? Mengarut lah. Tu pelik semua-semua. Kan ya? Tak, hang nak buat kenduri, hang buat kenduri lah. Setiaplah sedekah sampai kat dia. Hang nak baca doa lah. Pasal apa nak percaya benda yang merapu-merapu tu, yang tak ada dalam agama? No? Hati-hati lah. Saya pengalaman tak banyak lah. Sebab dalam tua-tua di umur 54 tahun ni, saya jadi setiausaha khairat kematian. So menguruskan hal-hal begitu. Jadi apa yang dapat? Kita dapatlah jumpa sana sikit. Ada orang kata Ustaz, tolong mai Ustaz, kami buat kenduri sikit, nak baca doa sikit. Kalau anak saya tu meninggal lama dah. Kalau meninggal lama saya pergi lah. Kalau orang nak buat 1, 2, 3, 40. Kalau tak buat haram. Yang tu saya tak mau pergi. Itu tak betul kan ya? Jadi yang kita pergi lah bila-bila ni. Dia kata Ustaz, tolong baca doa sikit lah. Ini nama roh gini. Saya kata insyaAllah kita baca. Tapi sebelum tu kita masuk saja. Ada satu talam tu depan kan. Tempat saya tu khas. Ada tempat duduk macam tu Arab lagi tu. Yang bawah tu duduk tempat khas. Depan tu ada satu talam. Saya kata hai, hari ni jamuan saya besar. Sebab talam tu saja besar. Dalam tu ada sate kajang Haji Samuri. Belah sana mana? Dalam tu ada ayam goreng. Dalam tu ada pisang ras kari. Dalam tu ada pulut kuning. Sebelum saya punya perangai, saya takkan baca sembrono gitu. Tanya dulu rumah, ni siapa punya ni?
Ustaz punya kan? Dia kata tak lah. Hak ni khas untuk anak saya. Saat lagi bila kita semua balik, saya akan tinggal, roh dia akan balik rasa lah. Boleh. Adakah dia dulu bukan Islam masuk Islam? Tak, lahir Islam. Umur 63 tahun. Tapi perangai macam umur 3 tahun. Tak ada ilmu langsung. Jadi saya kata minta maaf lah Tuan Umar. Kalau nak bagi saya baca, pergi ambil yang ni potong-potong cincang bagi elok, tak bagi kami makan. Tak payah tunggu dia balik sebab dia memang tak balik. Ya ke Ustaz? Ya. Tak, Ustaz dulu dia baca. Nampak tak? Ada ustaz-ustaz pun geng macam tu juga. Suatu orang awam kata okey. Ada orang perempuan main nak bagi zakat dengan saya. Untuk sekolah tahfiz saya. Kata Ustaz, saya nak bagi zakat ni. Boleh, tak ada masalah. Dan ni dia pegang satu sarung tangan, dia bagi kat saya satu sarung tangan. Ustaz pakai satu, saya pakai satu, kita salah. Tu. Ingat ijaz kabul ke apa? Niat sudah lah. Jadi saya kata dah. Kita lelaki perempuan tak boleh sentuh. Dah Ustaz, kita bukan pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan tu sekadar tak mau pakai. Dia sentuh tak boleh. Sentuh tak boleh. Tak apa lah Ustaz. Ni 6 itu ni dia bilang begini. Tak apa. Kalau tak mau bagi saya pun tak apa. Kalau guna kaedah ni tak mau bagi pun tak apa. Tapi rezeki tu Allah Ta'ala tulis dah. Dia kata kalau macam tu Ustaz saya tak jadi bagi. Saya buat Ustaz hak dulu saya bagi dulu. Macam ni buat Ustaz tu okey. Tak apa lah. Ustaz tu okey. Ustaz tu dapat kat dia setahun 6,000. Raya. Boleh tukar semua ni. Dah suruh. Saya dah. Tapi Allah Ta'ala dah tulis dah. Dia pun pergi serah bagi dekat ketua muslimat. Ketua muslimat jadi wakil. Tolong wakil Ustaz. Tolong pergi cari siapa-siapa bagi. Ketua muslimat pun terima daripada dia. Dia ketua muslimat mai umum Ustaz ni ada zakat sikit, ada orang bagi. Siapa bagi? Dia sebut nama. Saya kata tu dia. Tu. Jadi kita ni tambah-tambah orang yang kata dia faham agama, jangan buat benda yang makruh. Okey? Baik. Selesai dah cari, kalau nak cari yang jodoh lelaki macam mana, jodoh perempuan macam mana, sabar sikit, letak agama nombor 1 insya-Allah, keluarga kita sakinah. Okey? Dan kemudian bila kita jadi dalam keluarga nak bagi sakinah, nafkah adalah paling awal. Bila kita dah jadi keluarga, Nabi SAW menyebut dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Ya, dinar yang kau keluarkan di jalan Allah. Mana satu jalan Allah? Bagi anak bini kita makan. Ni tuan-tuan, kita orang lelaki besar pahala. Kita cari daripada umur 25 sampai pencet 60. Kita cari, makan kita tak tambah. Mereka yang tak cari, 2 kali tambah. Pahala besar. Kita yang cari, selipar lagi tak hilang di masjid, tak beli. Mereka selipar dan 5 sen. Betul? Kan? Jadi pahala besar. Anak-anak sat-sat grapefruit, sat-sat tu panda. Duit main mana? Dapat pahala. Kita beli rumah, katul 1,000. Jenuh bayar sampai ke mati. Kadang mati dulu, rumah tak beli. Pahala juga. Maka sebab tu nikmat dia besar. Ya, kalau nak harap kita sembahyang sunat kan, tak lah. Sembahyang sunat duha. Bila bengkrak dah baru sembahyang duha. Nego tak laku dah baru sembahyang duha. Nabi buat 2 rakaat, 4, 6, 8 maksimum. Nabi buat 8 rakaat. Kita tiba-tiba buat 28 rakaat. Buat sekali. Kita ada duit tak ada sangat hari tu. Esok dah ada duit 2 rakaat pun tak ada. Manusia. Laki bini bergaduh. Bergaduh ni tak tahulah. Takut jadi macam Fatah bin Fazura lagi lah tu. Maka dia pun semayang tahajud berjamaah ni kau tak tahu. Esok dah baik jalan pegang tangan ni kan. Dah baik dah jalan pegang tangan. Akhir kuli huya huban. Masa tu bukan tahajud, dua-dua tahajud. Itu perangai manusia. Maka satu dinar yang kau keluarkan di jalan Allah, kemudian
wa dinarun anfaqatahu fi raqabatin, satu dinar yang kau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, ya, tasaddaqtu bihi ala miskin, dan satu dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran, dan nafkah yang satu dinar yang kau nafkahkan keluargamu itu, maka ajran ladzi anfaqtahu ala ahlik, maka besar lagi pahala hang bagi nafkah kepada keluarga hang. Tadi kita bagi contohlah, kita bagi dekat Palestin satu. Satu lagi bagi dekat bibi satu. Satu lagi pula bagi dekat orang miskin. Nombor 4, hak ni bagi kepada keluarga kita nafkah. Maka kata Nabi, hak ni a'zamha, lagi besar pahala yang kita dapat berbanding yang 3 di atas. Sebab itu kita suami, nafkah pertama bila kita ada duit tu bini kita, bukan mak kita. Jangan silap faham dalam agama. Mak kita siapa belah, ayah kita lah belah. Ayah kita belah, ayah dah mati, pencen dia lah pula bagi. Contoh lebih kurang macam tu lah. Kita yang suami ni dapat saja bisnes apa-apa, dapat untuk nafkah yang pertama isteri dulu. Nafkah itu apa? 3 yang utama. Yang pertama makan minum, yang kedua tempat tinggal, yang ketiga pakaian. 3 tu saja. Ustaz, adakah wajib kena bagi allowance duit cash kepada isteri? Tak wajib. Ada ustazah dah buat TikTok. Ketahuilah sesungguhnya, wahai suami, anda kalian semua isi neraka. Cepat bagi tahu bang. Bab-bab menerakakan orang lain yang mengikut cerdik lah. Dia seorang yang ahli juga. Orang lain semua batal, dia seorang yang sah. Dia ada perangai manusia, ujub dan bangga diri. Ada ilmu tapi dikuasai oleh syaitan. Maka dia kata semua habis semua. Pasal apa? Ketika dia tidak bagi sara hidup dan allowance kepada isteri dia. Dah dalam agama kata tempat tinggal, pakaian, makan minum. Siapa boleh tambah bagi duit allowance tu kira bagus lah. Siapa boleh bagi welfare sebiji lagi bagus lah. Kan? Lagi bagus lah. Siapa boleh bagi bibi 2 orang lagi cantik lah. Lepas tu bini kita, kalau dah ada semua tu, dia duduk di rumah tu, polis kuku yang dia ada. Polis kuku, make up, bubur celok, macam reka sampai tepi ni. Tunggu kita balik kan. Satu. Tapi kalau bini kita tu, kita bagi dekat dia anak sampai 8 orang. Tak dan dia dengan dia. Tiba-tiba kata awak ni bini ni berlemui. Saya tengok orang pejabat saya tu, elok, ialah dia pejabat. Cuba hang tengok dia di rumah orang. Dia lagi berlemui pada bini hang. Lah manusia. Nah, jadi tu maksudnya nafkah yang terbaik. Sebab tu Nabi kata sedekah yang terbaik adalah bagi orang yang paling hampir denganmu. Nah ni dulu kita tengok di surau kita, apa benda lagi yang ejek plan. Macam mana nak buat, macam mana nak buat, kita tengok yang dulu. Lepas tu baru kita tengok, nak hantar sumbangan pergi Cambodia contohnya. Kita baru fikir kemudian. Bukan kita fikir nak terus pergi sana dulu tu, bukan. Kadang-kadang ada orang miskin di keliling kita, kita buat tak peduli je. Kita dulu masa PKP, ada apa nama tu, food bank. Lah ni food ke mana, bank ke mana, tak tahu. Sedangkan orang miskin tu miskin juga. Ada yang tak nak belajar dulu PKP, bela tak nak belajar. Bela tak nak belajar. Tapi kita ada dekat tu je lah. Sebab tu saya nombor 1 sekali tuan-tuan, masjid dan surau nombor 1. Saya ni penceramah jemputan kepada Jabatan Agama Islam Malaysia Selangor untuk ceramah bagaimana mentadbir masjid kepada nazir. Di sebelah sana nazir. Nazir tu nazir masjid, ketua lah, pengurus ni, ataupun di sana juga dipanggil sebagai pengurus. Dia ada jawatan khas. Dalam kerajaan negeri dia ada jawatan pengurus. So bila kita pergi nombor 1 sekali saya bagi tahu, AJK masjid, AJK surau. First sekali bila awak ambil alih, nombor 1 ziarah dulu pergi rumah orang kampung. Ziarah dulu. Bagi kenal dulu. Bukan buat ceramah, bukan. Pergi ziarah, buat
Macam mana Nabi buat dulu? Mengurusi siang hari, ajak benda hari pergi Giant ke apa lebih kurang, bawa main beli buah tangan, isi dalam plastik besar tu, beras Faizah Taj Mahal. Jangan pakai Taj Mahal. Jangan pakai Faizah Taj Mahal. Bubur kopi, bubur gula, bubur minum, bubur apa masuk dalam satu bungkusan. Lepas tu SU, print satu retak A4 paper, buh nombor telefon, AJK apa semua, belasana peringatan tentang kebaikan solat jemaah, bubuh jadual pengajian dan sebagainya, pergi ziarah. Rumah siapa nombor satu kita kena pergi ziarah? Rumah orang yang kita dah duduk jadi pengurusi lama dah ni. Kita jadi AJK lama dah tu. Kita jumpa dia di rumah Tunuri, kita jumpa dia di pasar malam, kita jumpa dia di medan makan, kita jumpa dia di taman permainan. Tapi kita tak pernah jumpa dia di masjid ni. Jadi siapa yang tak pernah main surau kita, rumah dia adalah nombor satu kita pergi ziarah. Rumah AJK tak payah pergi, sebab mereka bungkus banyak dah. Ya. Itu baru nama dakwah. Ini kita duk rasa bangga diri kita yang paling baik. Dah, kita akan dipersoalkan oleh Allah. Rumah kita, surau di sini, kita lalu berapa banyak rumah tu, sedangkan kita tu diberi tanggungjawab untuk jaga rumah Allah Ta'ala. Tapi kita tak buat benda tu. Itu rumah yang pertama, rumah orang yang tak main masjid. Dia lalu beri tak makan terus, lalu beri tak makan terus. Itu kita kena. Rumah yang kedua, siapa dia? Rumah orang yang dulu main surau, lah ni tak main. Kecil hati, patutnya dia dicalon jadi bapa rumah jawab AJK, tapi dia dapat 16, orang lain dapat 17. Contoh lah, kecil hati perkara biasa lah. Ada orang kecil hati, calon-calon terus, dia tak dapat terima. Jadi kita yang faham agama ni, pergilah ziarah dia, bawa bawah tangan, Assalamualaikum. Tambah-tambah rumah kita tak kenal tadi, yang kita kenal muka, dia tak main masjid. Assalamualaikum, kami ni JP Surau Al-Rayyan. Saja ramai ziarah-ziarah. Ni ada sumbangan sikit, nak tanya siapa nama, apa lebih kurang, macam tu sudah cukup. Masa ziarah tak payah pakai jubah, jangan tunjuk alim sangat. Betul. Awak pakai track bottom, cycling dalam taman, pergi jumpa macam tu sudah. Dan masa ziarah jangan baca khutbah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, tak payah. Sekali lagi kena terajar. Betul. Bagi salam ya, bagi salam ni ada buat tangan sini, kami bermasjid. Mainlah masjid, kita jumpa-jumpa, bersembang-sembang. Ada program, ada sembahyang jumpa sama-sama. Moga-moga ada kalimah besar. Moga-moga Allah pertemukan hari ini. Kita jumpa, Allah jumpa kita dalam masjid. Esok Allah rapatkan kita dalam Jannatul Firdaus. Cukup. Rumah orang yang nombor dua, hak merajuk tadi tu, dipanggil dia balik. Merajuk tak payah merajuk waktu, tua buruk, merajuk buruk. Dah. Yang ketiga, baru pergi rumah orang miskin, asnaf, rumah orang sakit, rumah orang susah, baru pergi macam tu. Tapi hak ni, rata-rata AJK masjid dan surau tak buat. Yang mereka buat ceramah. Kalau orang tak main, kata apa tu? Tu AJK pun tak jenuh apa lain. Tak makan baru main. Dalam makan tak ada siapa main. Orang perempuan pula dia pun main masjid. Tu bawa beg. Dalam beg tu ada plastik dengan kita. Pelan siap-siap nak bungkus. Minta maaf. Tak, saya nak ceramah kepada masjid, saya beritahu. Kita pun kadang-kadang orang lain pun tak senonoh. Tu orang bangkar lah. Hang dia buatlah ceramah dulu. Ini tak, kita ada ceramah, dia 20 bungkus belakang. Tak plastik dia ambil tangan buku. Yang buku itu tua bangkar lah. Lepas tu buku bukan untuk dia pula tu. 7 orang cucu dia di rumah tu. Ingat letak ni kita punya. Tak boleh buku. Melainkan kita orang hati dia makan habis dah. Pengurusi kata, makanan lebih banyak ni. Siapa ada plastik buku je lah. Masa tu baru boleh. Ini belum apa-apa lagi. Allah Akbar. Kadang-kadang kita manusia lah. Dia manusia, dia fashion dia banyak. Dia banyak. Nah, baik. Seterusnya, sikit lagi boleh sikit lagi. Ya. Okey, baik. Seterusnya, suami, awak jadi suami, Allah akan bertanggungjawabkan awak. Tak ada macam ni ya. Biar kita bukan kata tak ada, tak senonoh, cerai kata nikah lain. Tak, bukan tu. Bukan yang tu. Ya.
Ni Allah Ta'ala Nabi sebut dalam hadis riwayat Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban. Nabi kata Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin, termasuklah ketua keluarga, ke atas siapa yang mereka pimpin akan dipersoalkan, akan diperhati yang mana dia buat, yang mana dia lalai. Tak terlepas sikit pun. Kalau hari ini suami tak jaga isteri dengan baik, kita tetap dipersoalkan. Kalau hari ini isteri kuat melawan, tak mau dengar cakap, isteri kan dia banyak cadangan, dia karangan dia biasa buat 2,000 patah cadangan macam SPM tu. Lepas tu cadangan dia banyak. Lepas tu cadangan dia tu dia bagi tahu cadangan, dan kemudian dia tambah cadangan ditutup. Jadi cadangan dia merupakan sebuah keputusan. Itu ujian bagi seorang isteri. Maka isteri ditanya tak? Ya. Isteri ini dalam hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasai dan Imam Ahmad, bukan tanya pada suami saja, isteri. Qila li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa khair. Sahabat tanya kepada Nabi, siapakah wanita yang paling baik? Qala, berkata Nabi, allati tasurruhu idza nadara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Yaitu isteri yang paling baik atau wanita yang terbaik di antara yang terbaik adalah khair, apa namanya, allati tasurruhu idza nadara, yakni apabila suami melihatnya maka mendamaikan, menyenangkan. Itu paling baik, nombor satu. Yang kedua, wa tuti'uhu idza amara, bila suami suruh sesuatu dia taat. Itu sifat nombor dua. Yang ketiga, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha wa ma yakrah, dan dia tidak menyelisihi suami dia. Apa maksud? Kalau suami dia kata begitulah, dia tak kona bagi buat U-turn ke apa sebagainya, masuk roundabout kona pergi ke tempat lain, tak. Dia tak selisih. Dan juga harta suami dia itu dia akan guna, dia akan jaga sehinggalah suaminya tidak membencinya. Jangan sampai orang perempuan kalau suami pesan, abang nak pergi outstation, saya tak maulah kalau siapa-siapa yang saya tak suka tu main ke rumah, terutama kawan awak tu, pemberita tanpa gaji tu. Beritahu gaji. Bang, apa tak suka dengan dia? Tak suka. Sebab daripada awak duduk di rumah tak tahu macam-macam berita, dia naik awak pula jadi pemberita. Jadi tak payah tu ambil tahu. Benda yang tak ada kena-mengena dengan kita, tak payah ambil tahu. Isteri ketika dia lawan hak tu, suami dia keluar, maka kemudian dia benarkan kawan dia masuk rumah. Ketika itu dia termasuk dalam kebencian Allah Subhanahu wa taala. Malah kalau kita mengaji hukum fiqh, suami ni nak pindah, suami duduk di Bali lah, di banjir dekat lah kan, dia banjir dekat. Suami pun fikir, jalan pergi tengok di Bentang Perdana, rumah pun lawa sikit, dekat dengan masjid, apa semua dekat dengan surau. Jom kita pindah pergi Bentang. Tak mau kan. Kalau isteri kata aku tak mau, I don't care. Bukan ya, I don't care, saya tak mau di kampung saya. Bali dah ada tanam apa, musangking. Wah, contohnya kan. Begitu tak mau. Rumah ni dah elok, tapi yang kajun. Begitu gini. Hukumnya haram, mutlak. Kalau suami ajak berpindah, dia tak mau pindah atas dasar perasaan dia saja, maka hukumnya haram dan berdosa. Isteri ini satu yang saya ajak bini saya daripada awal dia. Okey bang, bahasa paling mudah kita orang Melayu. Okey bang, dah selesai. Panggillah dengan bini kita, dengan suami panggil-panggilan elok. Ini mak hang, mak hang. Mak siapa? Kan? Mak hang, mak hang. Panggil elok sikit insya-Allah, ya. Dan pesanan terakhir, bersabarlah menghadapi pasangan. Sabarlah. Pasal apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah bagi itu memang layak untuk kita. Ustaz, pasal apa saya tak dapat kajul? Kalau ikut muka saya macam Shahrukh Khan contohlah, kita nak kata, dah hang tak layak. Kan, hang tak layak. Pasal apa? Memang hang tak layak, hang tak mampu. Ustaz, pasal apa saya menikah 18 tahun, anak tak ada? Orang lain nikah baru 4 tahun dah, 8 orang, 4 kali pula. Pasal apa?
Pasal hang daripada awal pun hang tunjuk hang kasar dengan budak-budak. Hang tak minat dengan budak-budak. Hang kata budak-budak ni menyusahkan dia. Memang Allah tak bagi sebab hang tak bersedia. Ustaz, pasal apa saya gaji 2,000? Ada orang gaji 20,000. Pasal hang tak layak. Gaji 2,000 pun hang tak main masjid. Kalau gaji 20,000 lagi tak nampak. Tunggu saja manusia. Maka tenang dan damai saja ketika Allah memilih. Pasangan kita sengit sikit ke, apa keras kepala sikit ke. Orang lelaki ni selalu kena komplain lah slow motion. Slow sampah 3 hari bulan dah buat. Bini besar slow. Tapi dengan kawan ajak pergi nasi kandang kampung Melayu yang beratur AJKB. Tu satu slow. Dah bayar bil belum. Esok lah kena potong baru bayar. Bukan duit tak ada di slow. Minta maaf kita orang lelaki sekalian. Tolong jangan biasakan kalimah ikut awak. Orang lelaki, mana sifat kepimpinan yang dituntut dalam agama? Dalam keluarga kita yang buat keputusan. Sebab Allah kata al-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Lelaki ketua. Jangan ikut awak jangan. Ikut awak. Akhirnya isteri menerima bebanan yang tak sepatutnya dia tanggung. Akhirnya isteri lah ni 10 isteri, 4 daripadanya ada masalah anxiety dan tekanan jiwa. Tu hospital. Ni bubuh gelang tarik bini katil. Bukan gelang meh. Bukan. Bubuh gelang tarik. Pasal apa? Panggil laki, beban kat isteri. Dah. Urusan semua orang lelaki buat. Bini kita duduk rumah ni dengar lagu Hindustan dia. Contohlah kalau mampu. Ini tak semua lah ni kita tengok kumpulan berkhabat perempuan. Orang lelaki berkhabat. Tak berkhabat. Orang perempuan berkhabat lah tak sedar. Asyik tukar baju je mereka. Sasat tukar baju. Kita pergi nuri kahwin di Pol Lapak ni. Plan dah tak mau makan. Sahabat saya pergi nuri kahwin daripada jauh dulu speaker. Dulu speaker buat tak pokoknya. Kan? Yang marhaban tu bakal jenazah. 13 orang pergi, 12 orang balik, seorang mati orang. Kan? Dah. Suatu marhaban kita, dia tak pergi tak mana. Yang ada tu pengantin tengah-tengah seronok dengar marhaban. Tak ya. Sedih lah tengok makcik tu marhaban. Apa ni? Suatu orang muda tak nak join. Cuba ambil orang muda, nanti rancak sikit. Ya marhaban, ya nurul aini, ya marhaban jaddal husaini, asyraqal badru alaina min thaniyatil wada'i, ya marhaban baru laju. Ya marhaban tamu. Itu orang suruh makan. Ni ya Allah kan. Tentu biasa dengar lagu tu. Dia datang dengan lengang-lenggongnya. Aku rancak. Ni nampak? Seperti itu. Sabar sangat. Allah Ta'ala kata, Nabi kata dalam hadis Muslim 1469, la yafraqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci mukmin atau mukminah yang lain jika si pria tidak menyukai akhlak seseorangnya, si wanita, maka hendaklah ia melihat di sisi lain yang direda. Apa maksud? Katalah kita tengok bini kita ada sisi yang kita tak suka. Jangan tengok yang tu. Kata Nabi, tengok apa yang hang suka. Mungkin dia mengemah tak pandai. Kadang cari stokin, hak satu sini, satu tak tahu kita mana. Akhirnya kita pakai satu hijau, satu kuning. Join pemain kita. Dia yang tu dia kurang sikit. Tapi bak masa
Hak nak masak apa? Nak makan apa man? Sabarlah. Campur sikit apa-apa. Dia pergi dapur berdebu. Siap elok. Cuma rumah bersepah sikit. Dan tengok hak ada tu, hak elok ni. Yang kita reda tu ada. Yang kita tak reda nak pergi tengok buat apa? Ni, orang perempuan. Jangan tengok benda tak elok kat suami. Cuma tengok. Awak dulu nikah berat 48, lah 88. Rezeki tu main daripada mana? Sajalah. Sebab awak dulu mana pernah kerja? Menikah tu, daripada menikah mana pernah kerja? SR tak kerja apa? SRP fail. Pasal zaman kita SRP fail tak boleh nak jadi tempat. Kan? Tiba-tiba orang masuk Minang, awak pun jadi isteri. Makan tak? Makan. Kadang dia makan tak apa, lelaki tak tambah. Laki ada satu yang almari baju tak banyak, dia 5 almari lagi beli. Tak apalah. Tapi bersyukurlah dengan apa yang ada. InsyaAllah. Kalau kita jenis orang yang baik nak bagi sakinah dalam keluarga, wahai lelaki, jangan melihat akhlak yang awak tak suka pada perempuan tu. Lihatlah apa yang awak suka untuk padam apa yang awak tak suka. Okey? Moga-moga Allah mengurniakan kebaikan berpanjangan bagi kita. Ya, baik. Satu dua soalan sebelum kita tutup. Silakan. Ini panjang sikit ceramahnya sebab apa? Malam ni ceramah terakhir dah. Ini ceramah yang ke-10 saya. Daripada hari Khamis hari itu, surah Al-Wajah turun, Masjid Jerai, di sana Taman Berang, rata-rata Al-Bushra kan ya, pagi tadi di Al-Bushra. Ada 10 ceramah, malam ni last. Lega lepas-lepas ni lega. Ada makan banyak. Alhamdulillah. Kalau tak ada, nak hantar juga. Okey, baik. Nak pesan last. AJT Masjid, dakwah yang paling baik di masjid, makan. Itu dakwah yang paling utama. Makan. Kan ya? Tak apa, kita guna duit masjid. Pasal apa duit masjid nak guna Ustaz? Memang orang hantar dekat surau masjid ni untuk guna. Bukan untuk simpan. AJT Masjid jangan bangga. End of the year, laporan kewangan RM200,000 tu tanda awak tak buat kerja. Orang hantar ke masjid, pakai duit tu. Kalau orang nak simpan, orang hantar dekat Maybank CIMB. Hantar. Dan AJT Masjid, saya selalu pesan, jangan rasa duit masjid macam duit mak mengampok kita. Akhirnya kita bakhil. Duit ada aku simpan, orang derma suruh pakai. Akhirnya nak buat tempat solat, buka lagi wakaf lagi. Duit aku ada, tak pakai. Tu benda salah sebenarnya. Pakai. Kita tu tarik sikit, urusi bendahari kena fikir sikit. Hak ni untuk pusingan saja. Bayar api ke apa begini. Hak lain kita tengok apa yang bagus, buat. InsyaAllah Allah akan jaga. Ni rumah dia. Dia jaga insyaAllah. Moga Allah bagi kebaikan. Baik, seperti mana biasa dalam lepas ceramah, saya akan luahkan sedikit tentang derma dan sumbangan untuk sekolah tahfiz saya. Minta izin kepada pengurusi sekolah saya, Madrasah Tahfiz Rawdah Al-Ilmi di Bukit Beruntung, Selangor. Kalau daripada sini, lepas Tanjung Malim tu, Bukit Naga, exit Bukit Beruntung. 5 minit saja daripada Tol Bukit Beruntung. Kami buka tahun 2014. Sampai lah ni, Alhamdulillah 10 tahun. Ada 20 pelajar puteri, ada 25 pelajar putera. Mereka duduk dalam asrama hafaz Quran. Ada 150 orang pelajar yang berulang-alik belajar Al-Quran. 45 hafal, yang 150 ni dia ulang. Kebetulan tuan-tuan balik sekali ni, saya nak war-warkan kami tengah menyiapkan Dewan Pengajian yang 150 tu. Dulu mereka mengaji di bawah kemah kemah kahwin tu 20 kali 20, ambil 2-3 biji letak, so mereka mengaji sini, pasang meja kursi. Tapi bila dah bertahun-tahun guna, karat, bocok semua sekali. Sekali ni kita nak naikkan dewan terbuka berbumbung yang kekal. Keseluruhan pada hakikatnya dah cukup dah. Cuma dalam bab wiring, pembelian kipas, buat plafon dan sebagainya, kami perlukan lebih kurang lagi 7,000 minit saja. Daripada 30,000 tu, kita perlukan lagi 7,000 untuk komplitkan semua, siap
Lepas tu insya-Allah dalam tempoh 2 minggu lagi budak-budak akan sambung ngaji di bawah tu. Macamlah bertahun-tahun yang lepas. Ya insya-Allah. Daripada wajah-wajah orang beriman selesa malam ni bukan 7, 10 dapat. Oh, syukur-syukur kan. Insya-Allah. Tambah-tambah fungsi. Tengok muka dia pun tahu. Dia memang kuat dia pun. Ya, moga-moga lah. Tapi saya tak bawa tabung terpulang kepada pihak sekolah. Ya, nak uruskan insya-Allah. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa teman-teman dan jiran-jiran kami ya Allah, dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Bantu kami dalam kami melahirkan keluarga yang sakinah, rahmah, mawaddah ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sebagaimana Kau himpun kami dalam taman syurga ini ya Allah, himpun kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu ya Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum.